Assalamualaikum semua. Sihat ke? Nama saya Cik Regina Zulkifli. Hari ini saya akan bawa satu tajuk, iaitu wanita, hijab dan budak. Sebagai seorang umat Islam dan seorang muslimah sejati, kita ni tahu ke sebenarnya hijab ni maksud dia apa? Kenapa kita dituntut untuk menutup aurat dengan sempurna? Pernah kita fikir kenapa perempuan yang kena pakai hijab, kenapa lelaki tak pernah pakai? Dan lepas tu, kalau kita dah pakai hijab, kenapa kita kena labuhkan? Kenapa kita kena labuhkan? Bertujuan apa untuk kita labuhkan? Jadi marilah sama-sama kita bincangkan mengenai tajuk ini. Menurut buku Fiqh Wanita Menghalusi Kerahsiaan dan Permasalahan Wanita Semasa, hijab ni kita boleh faham sebagai pakaian yang menjaga kehormatan seorang wanita. Walaupun kita merasakan pakai hijab ni beban lah, tapi sebenarnya hijab ni sedikit pun tidak memberikan sebarang kemudaratan kepada mereka yang memakainya. Jadi mengapa wanita dipilih? Kerana hijab ni merupakan satu pakaian yang mendisiplinkan seorang wanita itu dengan melindungi tubuh badannya daripada pandangan lelaki ajnabi. Tapi zaman sekarang kan kita tengok wanita semua ingin berfashion. Bagaimana kita ingin menggayakan fashion tersebut dengan hijab? Kita boleh mengikut fashion zaman kini dengan berhijab, tetapi perlulah mengikut garis panduan yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. Sebagai contohnya, memakai pakaian longgar, tidak jarang, tudung mestilah labuh. Tidak boleh kita pakai hijab ni seperti membalut, kita pakai hanya kerana pakai, tetapi tidak mengikut garis panduan yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam ayat Al-Quran Surah An-Nur, katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menyekat, yakni merendahkan pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya, dan hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya dengan tudung kepala mereka, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka melainkan kepada suami mereka atau bapa mereka atau bapa mentua mereka atau anak-anak mereka atau anak-anak tiri mereka atau saudara-saudara mereka atau anak bagi saudara-saudara mereka yang lelaki atau anak bagi saudara-saudara mereka yang perempuan atau perempuan-perempuan Islam atau hamba-hamba mereka atau orang gaji daripada orang lelaki yang telah tua dan tidak berkeinginan kepada perempuan atau kanak-kanak yang belum mengerti lagi tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghantarkan kaki untuk ketahui orang akan apa yang tersembunyi daripada perhiasan mereka. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah SWT, wahai orang yang beriman, supaya kamu berjaya. Jelas di sini ayat ini menunjukkan tudung itu perlu dilakukan sehingga menutup bukaan bahagian dada ataupun jang. Bagaimana pula dengan pemakaian pudar macam saya tengah pakai sekarang ni? Kenapa orang macam saya dan sebilangan orang lain memilih untuk memakai pudar? Bukankah sepatutnya kita menunjukkan kecantikan kita? Sebab kita wanita kan, kita sentiasa nak cantik. Tapi ada sebilangan orang, termasuk juga saya, memilih untuk menutup muka saya. Ada beberapa sebab ke? Mari kita bincangkan. Atau nama lainnya niqab ialah kain yang menutupi muka dengan hanya memperlihatkan mata. Tapi ada juga beberapa wanita yang menutupi seluruh muka mereka. Mengikut sejarah awal ringkas, pudar ini merupakan pakaian wanita masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Terdapat beberapa faktor pemakaian pudar, antaranya adalah yang pertama, takut dilihat oleh lelaki yang jahat. Yang kedua, malu untuk dilihat.
Yang ketiga, berpegang kepada pendapat yang mewajibkan. Menurut Imam Al-Qardawi, beliau menjelaskan memakai burdah atau niqab ini adalah hukumnya harus, tidak wajib, malah bukanlah bid'ah. Hal ini boleh dirujuk kepada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nabi bersabda, "Wahai Asma, sesungguhnya wanita itu apabila sudah balik, maka tidak boleh dilihat keseluruhan anggota badannya, melainkan ini dan ini." Lalu baginda mengisyaratkan kepada muka dan tapak tangannya. Hadis ini jelas menunjukkan bahawa muka wanita ini bukanlah aurat, maka itu memberi isyarat bahawa muka tidak wajib ditutup. Akan tetapi lebih afdalnya untuk wanita menutup mukanya kerana boleh menghindar dari apa-apa fitnah secara langsung atau tidak langsung. Dan lagi zaman sekarang yang penuh dengan fitnah. Tapi kan kalau kita fikir balik lah, fikir sajalah balik kan. Kalau kita pakai burdah ni untuk mengelakkan daripada sebarang fitnah, kenapa burdah ni tak diwajibkan? Macam kewajipan memakai hijab. Dekat sini saya ada berikan 3 faktor kenapa pemakaian burdah ini tidak diwajibkan. Tidak ada nas atau dalil yang jelas dalam Al-Quran dan Sunnah yang berkait dengan kewajipan untuk melakukan sedemikian. Yang kedua, ia tidak diamalkan secara meluas sepanjang zaman, tidak seperti kewajiban memakai hijab. Yang terakhir sekali, keperluan kehidupan menuntut kepada penedahan muka. Sebagai contoh, situasi yang pertama, sekiranya ada orang yang berhutang dengan kita, bagaimana kita mahu mengenali orang tersebut sekira wajahnya ditutup? Jadi, disebabkan itulah antara sebab kenapa burdah ini tidak diwajibkan. Contoh lainnya, semasa pengajian, dakwah, perubatan dan sebagainya. Ada bagi kesan ke sebenarnya pakai burdah ni? Okey, ia berkemungkinan akan membawa kemudaratan kepada segelintir masyarakat. Ada setengah masyarakat yang tidak boleh menerima orang yang berburdah ini kerana ada mempunyai tanggapan-tanggapan yang buruk. Walaupun sebenarnya niat kita ialah baik, tapi sekiranya ia membawa kemudaratan, maka janganlah kita pakai. Apa yang boleh saya simpulkan? Yang pertama, menutup aurat itu wajib. Memakai hijab itu wajib. Memakai burdah itu hukumnya harus. Dan mengikut pilihan individu masing-masing. Berdasarkan keperluan masing-masing lah. Justru itu, untuk kita berfashion juga tidak salah. Asalkan tidak berlebihan dan tidak bercanggah daripada garis panduan agama kita. Sebagai seorang muslimah yang sejati, kita wajib membina satu pemikiran yang positif. Dan apabila kita mengetahui syariat yang diterangkan Allah, sebenarnya kita mesti meletakkan hati kita ni bahawa setiap apa yang diturunkan Allah ini pastinya kebaikan kepada kita sama di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam.